Assalamualaikum dan hai murid-murid yang cikgu sayangi. Pada hari ini, kita akan belajar subjek Asas Masakan bagi standard kandungan 1.1 iaitu Keselamatan bahagian 1. Dah sedia ke semua? Jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan, iaitu menyatakan peraturan keselamatan diri. Di mana? Di bilik masakan. Okey, jom kita tengok apa antara peraturan-peraturan keselamatan diri. Seperti yang kita lihat dalam video ini, di sebelah kiri ada pelajar perempuan, di sebelah kanan ada pelajar lelaki. Jom kita lihat satu persatu peraturan keselamatan diri di bilik masakan. Yang pertama, berambut pendek. Apabila kita berada di dalam bengkel, rambut kita mestilah diikat kemas ataupun berambut pendek. Mengapa ya? Kerana kita tidak mahu nanti ada rambut yang gugur dan jatuh ke dalam makanan. Yang kedua, tudung yang kemas. Apabila berada di bilik masakan, tudung mestilah dimasukkan ke dalam apron. Yang ketiga, melipat lengan baju. Kita kena gulung lengan baju bagi mengelakkan sebarang kekotoran terjadi di lengan baju kita. Yang keempat, memakai apron. Langkah ini juga adalah demi memastikan pakaian kita terjaga kebersihannya. Kemudian, kita juga perlu memakai kasut seelok-eloknya, kasut yang bergetah. Kenapa ya kena pakai kasut yang bergetah? Kerana sekiranya ada air, kita tidak akan tergelincir. Okey, kalau tadi kita dah tengok apa antara peraturan keselamatan diri dari segi pemakaian, sekarang kita nak tengok apa pula antara peraturan keselamatan diri ketika berada di bilik masakan. Yang pertama, mendapat kebenaran guru. Murid-murid, pelajar hanya dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik masakan sekiranya telah mendapat kebenaran guru. Sekiranya pelajar belum lagi mendapat kebenaran guru, maka pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik masakan. Yang kedua, tidak bergurau senda di ruang kerja. Hal ini adalah untuk mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku di dalam bilik masakan. Kemudian, murid-murid perlulah menggunakan alatan dengan betul. Jangan risau, nanti cikgu akan bantu dan bimbing awak untuk menggunakan alatan dengan betul. Di samping itu juga, lantai mestilah sentiasa kering, tidak bersepah dengan makanan dan tidak licin. Pentingnya kenapa lantai mesti sentiasa kering untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan dan kejadian yang tidak diingini berlaku seperti jatuh tergelincir. Bahaya tak kalau kita jatuh tergelincir? Bahaya kan? Jadi, sebabkan itulah kita perlu memastikan lantai sentiasa kering, tidak bersepah dengan makanan dan juga tidak licin. Yang seterusnya ialah menyimpan semula alatan. Murid-murid, sekiranya kita telah selesai menggunakan bilik masakan, kita mestilah menyimpan semula segala alatan dan bahan yang telah digunakan. Di mana kita ambil, di situlah kita simpan semula. Murid-murid, setelah kita dah menyimpan semua alatan, kita mestilah mengemas bilik masakan.
Cikgu percaya lepas kita dah gunakan bilik masakan, mesti akan ada banyak sampah sarap di atas lantai. Jadi, inilah masanya untuk kita mengemas bilik masakan seperti menyapu sampah, mop lantai, buang sampah dan sebagainya. Akhir sekali murid-murid, jangan lupa untuk matikan suis sebelum keluar daripada bilik masakan. Okey, sebagai contoh, sekiranya ketika berada dalam bilik masakan, kita menggunakan pembakar roti. Jadi, sebelum keluar daripada bilik masakan, pastikan suis pembakar roti telah pun ditutup semula. Apabila sudah tutup, barulah kita boleh keluar daripada bilik masakan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu topik keselamatan bahagian 1. Terima kasih anak-anak murid cikgu. Jumpa lagi ya.